Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, hari ni saya nak share sikit tengok. Okey, kita cuba analisis untuk pair Euro GBP. Adakah pair ni boleh kita entry instant ataupun kena PO? Okey, kita tengok. Saya pun tak ada entry lagi untuk pair ni. Okey, kita kata saja kita nak belajar cara analisis, cara kita nak letakkan SOP untuk kita dapatkan jawapan adakah sesuai untuk kita entry ataupun tidak. Okey, sekarang yang pertama kita akan tengok pada RSI dan MA di bawah. Ini kita tak banyak, so kita ada 3. Yang pertama ia adalah chart MA, dan yang kedua di bawahnya kita ada 2 gabungan antara RSI dan MA. Okey, itu saja kita punya indikator yang digunakan untuk teknik Bimo Effect. Okey, yang pertama sekali, so kita akan cari di manakah RSI yang meninggalkan bentuk yang ada bucu yang tajam. Okey, contohlah kita tengok yang ke belakang dulu. Okey, sekarang ni kita tengok. Okey, di sini saya buatkan bulat sikit so bagi nampak jelas. Kita tengok, kita guna rectangle. Okey, kita tengok. Okey. Okey, kita tengok di sini yang saya letakkan. Okey, nampak dah bentuk dah. Nampak. Okey, kita adjust sikit, kita keluarkan dulu sikit. Okey, sekarang kita tengok bentuk yang berada di bawah line 30 ni. Dan sekarang ni saya letakkan kotak dia. Okey. Okey, nampak ada bentuk kan? Okey, so di situ ada bentuk. Okey. Di situ ada bentuk. So di situ adalah marking untuk kita letakkan. Nak letakkan apa? Okey, kita letakkan vertical line di situ. Okey, vertical line, pastikan vertical line tu dia akan menembusi chart. Jangan kita letak vertical line hanya berada di area RSI dan MA saja. Pastikan setting untuk vertical line mesti tembus ke chart. Baru kita boleh nampak di mana perlu kita buat marking untuk kita entry. Okey, so sekarang ni kita tengok di mana pula. Okey, ini step yang pertama dalam SOP untuk kita mendapatkan entry arah tuju. Okey, lepas tu kita boleh entry. Okey, yang pertama kita dapatkan dah. Okey, yang pertama kita letakkan di mana? Kita mesti letakkan di kita kata RSI yang meninggalkan bentuk tajam ataupun ada bucu. So di situ adalah harga yang kita kata yang terendah. Okey, so saya tengok di sini yang terdekat dengan cross yang berlaku. Okey. Tetapi sebab tu kita buat yang pertama, kita ambil yang paling dekat. So waktu tu MA baru cross, tetapi dia cross di atas kan. So dia akan turun ke bawah sehingga touch line 10 MA tersebut. Okey, sebelum kita, sebab apa? Waktu kita buat line ni, besar kemungkinan MA pada masa tu kita kata baru cross, tetapi pergerakan dia belum mencecah line 10 MA tersebut. Okey, jadi kita letakkan yang kedua horizontal line, horizontal. Okey, yang mana saya cakap letak dekat line nombor 2 kan. Line pula dah di candle kedua. Okey, lepas kita tak di candle kedua, okey, barulah kita tengok adakah sesuai untuk kita entry ataupun tidak. Okey, dan adakah dia ni dalam proses kenaikan ataupun penukaran trend sell kepada buy. Okey, so kita hold, kita tengok masa kita buat analisis tu, besar kemungkinan pergerakan sekarang ada ke arah candle. Ada 3 candle sekarang arah naik kan, 1, 2, 3. Okey, kita akan confirm kata dia akan terus naik. Tetapi dalam masa yang sama, MA tadi belum mencecah line 10. So bermakna apabila kita buat line dan kita entry instant di permulaan line tersebut, line warna pink tadi, kita akan floating. Betul, kita akan floating. Sebab apa? Sebab saya cakap jika cross berlaku di atas line 30, so kita akan ada floating. Floating tu bergantung kepada pergerakan MA tadi sehingga mencecah line 10. Kalau dia turun sehingga 10-20 pip, okey, steady bagi kita yang trading intraday ataupun swing. Kalau dia turun sehingga 50, okey lagi. Tetapi bagi yang scalping, kalau modal kecil, saya kata memang bahaya untuk akaun dia.
kemungkinan dia boleh loss ataupun MC ataupun dia akan cut. Okey, yang volatil tersebut. Okey, jadi pada pendekatan saya lebih baik kita fokus pada intraday. Sebab apa? Kita tengok pada time frame H4. Okey, apabila kita dah marking tersebut, so jika selepas kita marking tadi kita buat line horizontal dengan vertical line, tetapi candle tadi dah pergi melebihi line warna pink. Okey, kita jangan terus entry sewaktu candle tadi dah berada pertukaran candle H4 dah berlaku 2 candle atau 3 candle ke atas dah pergi pada melebihi line pink. Okey, pada pendapat saya lebih baik kita sediakan penny order daripada line pink tadi 0.872. Okey, sebab apa? Sebab pergerakan tersebut akan berlaku penurunan semula kerana MA tadi belum mencecah line 20 dan 10 untuk menghabiskan trend sell. Okey, jadi kita hanya sediakan penny order bermula daripada line pin tadi 0.87203 ke bawah kita buat. Okey, dan apa yang berlaku? Okey, jarak, mari kita tengok jarak selepas kita makin vertical line tadi. Okey. Okey, katalah kita buat di area sini di area pada 24 hari bulan 4. So, kita tak sempat nak entry pada candle yang ketiga sebab dia dah naik. So, jangan entry. Pada pendapat saya jangan entry. Kalau nak entry boleh, okey, tapi tanggungjawab sendirilah. Sebab apa? Pada saya lebih baik kita menunggu berlaku retrace semula untuk kita ambil buy. Jadi kita sediakan penny order pada line pin tersebut. Okey, jadi kemungkinan pada hari yang kita buat 24 bulan tu tak dapat. Okey, tak ada masalah, kita buat je penny order dan bila mana kita akan dapat semula. So kita tengok di sini. Okey, pada berapa hari bulan pada 27. So maknanya ini dah pertukaran pada minggu kan. Okey, 24, 25, 26, 27. So 2 hari cuti dan open market semula pada hari Isnin. Okey, ini pada hari Isnin dan ini pada hari pada hari Isnin juga. Dalam masa yang sama pada hari Isnin. Okey, jadi bila kita dah buat penny order tadi pada 24 hari bulan kita dah buat penny order. Okey, selepas kita buat penny order kita tinggal je. Okey, bermakna pergerakan tadi akan berlaku, akan buat penurunan. So sebab apa dia turun? Sebab ada berlaku retrace di time frame yang kecil. So kita tengok di sini time frame yang kecil. Nampak? Selepas dia naik tadi, so dia akan berlaku. Sebab apa dia berlaku retrace? Sebab di candle H1 ataupun di time frame H1 RSI dan MA tadi telah menaik, dia telah naik dan berlaku cross di sana dan MA telah mencecah line 90 dan dia akan turun semula. Jadi disitulah pada pendapat saya jangan entry. Sebab tadi kalau kita entry, kita nak fokus intraday, kemungkinan kita akan floating balik. Sebab kita duk berharap dia akan terus naik kan. Candle tadi dia akan terus naik, tetapi dia akan turun semula. Jadi so pendapat saya lebih baik bila dah berlaku keadaan begini dan kita buka time frame kecil, kita tengok RSI tadi kalau berada di area 70, 80 dan 90 ada cross di situ dengan MA, RSI dan MA ada berlaku cross. Jadi jangan entry, cuma buat penny order mengikut line yang kita dah siap kita letak, iaitu line pin tadi, dan kita hanya akan entry pada hari yang kemudian. Okey, bermakna di situ kita akan mulai entry pada 27 hari bulan. Okey, di sini dia akan mula langgar entry kita. Dan kalau kita letak 5 penny order, dia akan langgar insya-Allah. Penny order kita buat jarak berapa pip. So kita nak letak 5 pip, 10 pip, 20 pip. So terpulang pada modal yang kita ada. So selepas kita siap, kita letak. So okey, pergerakan kita dah buat analisis, dia akan naik kan? Dia akan naik sebab apa? Sebab okey di sini apabila MA dah cecah 10, maknanya selepas dah cross dia akan cecah line 10 dan selepas tu dia akan mula pertukaran trend. So bila dia naik, nampak dia naik macam mana? So dia naik berapa hari kita tengok dia naik masa. Sampai hari ni 4 hari bulan. Okey. So 24 hari bulan kita buat penny order dan entry mula langgar, price mula langgar entry kita penny order pada 27. So pada 27
Dan habis entry kita akan habiskan di sini sebelum cecah atas. Sebab apa saya kata? Sebab untuk lebih selamat dan kita orang kata apa, dalam tempoh pergerakan tadi, so daripada 27 hingga 1 hari bulan, dan RSI tadi mencecah line 70, kita close dulu. Okey, kita close pada 1 hari bulan tadi. Sebab apa? SOP saya untuk intraday ataupun swing, seeloknya kita close dulu apabila mencecah line 70. Okey, maknanya 27 hari bulan, 28, 29, 30, 1. So ambil masa lebih kurang 5 hari. So dalam tempoh 5 hari ni berapa pip kita akan dapat? Memang besar kan profit dia. Okey, kita close dulu. Selepas close, jangan terus entry. Okey, kalau kita masih nak stay dengan pair Euro GBP, jangan entry selepas close profit kita. Kita kena tunggu dulu bagi pergerakan tadi berlaku untuk kita dapatkan semula trend sell. Okey, trend sell di time frame H4. Jadi apabila ada berlaku balik, contoh macam sekarang ni kita tengok, okey, dah ada satu bentuk tajam yang berlaku di RSI. So dah ada ni satu. Okey, ini ada satu dan ini ada satu kan, dua. Tapi kita tengok yang sebelum cross dulu. Okey, so bila kita tengok situ ada satu bentuk dan ada cross berlaku di antara MA dan RSI, dan MA tersebut dah ada bentuk penurunan. Okey, jadi di situlah kita akan mula makin semula balik kita punya analisis. Jadi kita ambil balik line pin tadi, so kita bawa naik balik ke candle yang kedua. Okey, kita letakkan di situ dan kita boleh mula untuk entry dalam bentuk instant ataupun penny order. So kita boleh entry. Bermakna sekarang yang terkini kita tengok pada 4 hari bulan, so sudah berlaku perubahan trend arah sell semula. So di sini jika kita nak entry, okey, memang boleh sangat-sangat. Okey, alamak. Okey, maknanya kita dah boleh entry kan. Okey, so kita balik. Kita tengok di sini. So ada berlaku. Okey, so dah ada berlaku di sini kan. Tu saya tak bentuk kan. Dah ada berlaku cross dan ada bentuk sebelum cross tadi, RSI ada bentuk pucuk tajam tadi kan. So di situlah kita akan ambil entry ataupun kita akan sediakan, kita akan letak line vertical. Okey, dan horizontal kita letak di candle yang kedua sebelah candle yang kita letakkan line vertical tu. Lepas tu kita entry dan kita boleh hold. Okey, so siapa yang ada entry sell, kalau dah profit ataupun masih lagi hold, memang bagi saya stay lagi hold sehingga mana? Sehingga line RSI tadi akan turun mencecah 30 baru close. Baru close. Jangan kita nampak dah ada profit, okey kita close. Boleh terpulang pada individu. Tetapi bagi saya, untuk kita dapatkan satu profit yang kita kata berbaloi, so lebih baik kita menunggu RSI tadi turun ke line 30 baru kita close. Dan close jangan entry lagi. Kena ingat sekarang dia on the way ke arah sell. So jangan close jika line kita kena close maknanya di line RSI yang mencecah 30. Okey, dan jangan entry selepas kita close terus entry buy. Okey, so kita kena pastikan ada balik trend dan ada cross berlaku di antara RSI dan MA, barulah kita buat balik analisis dan settle analisis, barulah kita entry. Okey, so teknik ni bagi saya agak mudah dan tidak perlu ada banyak-banyak indikator. Dan bagi newbie saya rasa boleh follow. Okey, boleh follow. Kenapa saya kata? Sebab dia tak perlu nak hadam indikator yang terlalu banyak. Okey, dan bagi yang kita kata dah lama dalam trading pun boleh nak mencuba teknik yang saya sediakan ni. So saya rasa moga perkongsian saya dapat membantu sebuah sedikit bagi kita
kita kata nampak trend tersebut, adakah terus akan buy ataupun akan terus sell, dan adakah dia telah habis trend buy ataupun dia adakah sudah habis trend sell. Okey, antara dua tu. So caranya mudah saja. Okey, so jika siapa yang berminat nak mendapatkan ilmu ini ataupun nak mendapatkan setting ni, so boleh join channel Telegram, nanti saya akan letakkan di bawah. Okey, so boleh join di situ, so boleh belajar. Hanya ambil masa bagi saya dalam tempoh 1 minggu, so boleh kuasai dah. Kuasai perlahan-lahan, dan untuk dapatkan keyakinan dalam kita nak masukkan entry dan kita nak hold profit kita. Mungkin sebelum ni kita intraday ataupun scalping, tapi kita tak mampu nak hold begitu lama. Sebab apa? Kita kurang jelas di mana pergerakan tadi akan habis ataupun akan pergi apabila kita tak dapat kita kata teknik ataupun bentuk pergerakan candle tersebut. Okey, saya rasa setakat dulu untuk perkongsian saya. So insya-Allah ada rezeki kita akan kongsi lagi. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.